أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia rezeki yang tidak terhingga dan juga berlimpah roh, yang mana buktinya adalah kita masih mampu menghadirkan diri kita ke rumah Allah pada pagi ini. Itulah tanda bahawasanya rezeki Allah itu masih melimpah roh dalam hidup kita, tak terhingga banyak. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi peluang, masih diberi peluang untuk kita ini melaksanakan solat dengan sempurna. Kita tidaklah tahu apa yang ada dalam hati kita ini masing-masing, tapi zahirnya kita telah melaksanakan solat fardu secara sempurna. Dan itulah setinggi-tinggi nikmat di atas dunia ini, iaitu bila mana kita mampu untuk melaksanakan solat dengan sempurna. Kerana apa? Kalau jika kita solat, kita sedang berhadapan dengan satu kuasa pemilik bagi sekalian alam, raja, sultan, pentadbir bagi seluruh alam, yang tak terhingga luas, yang sampai sekarang ni kita tak jumpa mana penghujung alam ni. Dialah Tuhan dia yang susun, dan dialah yang menyusun hidup kita daripada kita di bayi sampailah sekarang. Dialah yang tukang susunnya, dan kita sedang berinteraksi dengan dia dikala kita sedang solat. Itulah setinggi-tinggi nikmat. Kita boleh tengok macam mana sejarah Nabi nak dapatkan perintah solat itu sendiri. Dia taklah datang melalui ayat semata-mata, melainkan baginda kena naik di Mi'raj ke langit. Di Mi'raj ke langit, atas lagi daripada langit ketujuh, Sidratul Muntaha, nak dapatkan perintah solat. Punya Tuhan nak gambarkan betapa solat tu ada kemampuan menembusi segala langit-langit Allah sampai kepada dia terus. Itu nak menandakan setiap kali kita ni sedang solat, kita seolah-olah jiwa kita ini sedang mengembara menuju kepada Tuhan. Yang kata asra tu diperjalankan. Mukjizat tu berlaku pada baginda Nabi SAW dan dirasai tempias dia oleh umat-umat dia. Semua umat dia merasai tempias Isra Mi'raj. Jadi itulah setinggi-tinggi nikmat solat sebenarnya. Sampai kan bila Nabi nak naik ke sana, Allah bersihkan dia daripada semua bergantungan kepada makhluk, berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan kosong. Isteri dia Tuhan dah ambil, bapa angkat dia Tuhan dah ambil, segala ekonomi dia dah jatuh, apa semua dah tak ada dah kebergantungan. Kuasa pun dah tak ada pada waktu tu. Dia datang pada Allah dalam jiwa, bukan jiwa yang kosong, dalam diri dia yang kosong. Dah tak ada apa dah, Tuhan dah cabut semua. Nak menandakan apa? Tuhan kata, kalau semua ni tak ada pun, aku saja yang ada, solat saja yang ada, itu pun mampu untuk membangkitkan diri engkau. Memadai dengan itu saja pun. Dan itulah juga menandakan Islam itu tidak bertapak dengan mana-mana makhluk. Tak ada satu benda pun yang ditapak oleh Islam yang mana dia mampu bangkit dengan sendirinya. Dia tidak perlu ada harta, dia tidak perlu ada kuasa, dia tak perlu ada apa pun. Islam itu mampu naik dengan sendiri. Itu yang Tuhan nak ajar.
kepada baginda Nabi SAW. Tuhan cabut semua waktu tu, Islam naik dengan sendirinya. Allah mampu menaikkan Islam dengan cara yang tak disangka-sangka oleh mana-mana makhluk. Kemuncaknya apa? Solat. Tu setinggi-tinggi nikmat. Itulah syurga dunia kita. Syurga dunia bukan pada tempat yang mana kita boleh bersenang lenang, tempat yang kita boleh bermewah-mewahan, tempat yang mana kita boleh melupakan segala masalah kita. Itu bukan syurga dunia. Syurga dunia ni bila? Tempat yang mana kita mampu dekatkan diri kita kepada Tuhan bagi sekalian alam. Itulah syurga dunia yang sebenar. Itulah syurga dunia. Syurga dunia bila? Bila mana kita mampu bawa solat dalam hidup kita, kita jadi jiwa yang terbuka, kita mudah nak maafkan orang, kita mudah nak bersyukur, kita mudah nak rasa tawakal, kita mudah nak redha atas segala ujian yang Tuhan bagi. Itulah syurga dunia. Bukan syurga dunia ini dalam keadaan kita ni mampu nak apa saja yang kita nak, kita dapat. Bukan. Kita nak perlukan apa-apa saja, terus Tuhan bagi. Bukan syurga dunia itu. Sebab itulah kita selalu doa dalam solat kita, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta Tuhan bawa kita pada satu jalan yang telah Allah kurniakan nikmat ke atas mereka, iaitu para anbiya. Hidup para anbiya kalau kita kaji penuh dengan ujian dan cabaran. Tapi kenapa Tuhan kata hidup dia penuh dengan nikmat? Sedangkan hidup dia ni apa yang tak diuji? Selagi nafas dia terhela, kalau kita tengok Nabi kita SAW sampailah penghujung nafas dia pun dia masih diuji. Macam mana dia bagi tahu dekat Aisyah waktu dia dah di penghujung nyawa, aku rasa racun daripada wanita Khaybar. Racun tu dia dah kena setahun yang lepas dah. Waktu tu baru Tuhan bagi rasa. Yang mana orang berkata racun tu kalau makan sekali terus mati dah. Sebab ada sahabat yang makan racun, termakan racun tu pada daging kambing yang dihidangkan, terus wafat. Tapi Nabi tak wafat. Nabi ditangguhkan, bukan ditangguhkan kewafatan dia. Racun tu ditangguhkan rasa. Bila Allah bagi rasa, hujung usia dia, baru racun tu dia dapat rasa. Sebab tu sebagian ulama mengatakan salah satu asbab kematian atau kewafatan baginda Nabi adalah racun wanita Khaybar tadi. Allah sahaja extend, tangguh racun tu dalam tular daripada badan dia, sementara nak tunggu wahyu ni bagi habis disampaikan. Jadi waktu dia nak mati tu, waktu nak wafat tu baru dia rasa. Dan dia bagi tahu dekat Aisyah, aku masih rasa racun daripada wanita Khaybar tu. Maksudnya apa? Ujian tu masih dikenakan ke atas dia dikala dia sudah di penghujung nyawa. Ujian tu tak berhenti. Jadi yang dikatakan syurga dunia tu apa? Kita tengok para anbiya diuji macam mana sekalipun, tidaklah menggugat sedikit pun iman dia, tak menggugat sikit pun amal dia, dan tidak menggugat emosi dan perasaan dia. Orang yang kuat macam ni diuji macam mana pun tak tergugat. Inilah syurga dunia. Syurga dunia bukannya tak ada masalah, bukannya tak ada ujian, bukan tak ada cabaran. Syurga dunia adalah mereka yang diuji macam mana pun tidak menghalang langsung emosi dan perasaan dia. Dia boleh masih senyum macam biasa, boleh berperlakuan macam biasa, layan jiran dia, layan anak dia, layan pasangan dia macam biasa, macam tak ada masalah. Walhal di belakang dia tu penuh dengan bebanan-bebanan dunia, tapi tak mengganggu-gugat langsung emosi dan perasaan dia. Iman dia kepada Allah, i'tiqad dia kepada Allah, redha dia kepada Allah, syukur dia kepada Allah masih berterusan seperti biasa. Itulah sebenarnya syurga dunia. Jadi demikian dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih memberikan kita ini syurga dunia, iaitu setinggi-tinggi nikmat, iaitu dapat melaksanakan solat. Jadi jika kita ni mampu dan masih ada kekuatan untuk melaksanakan ibadat solat dengan sempurna, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian dengan itu, semoga Allah memberi kita ini kekuatan untuk terus melakukan amal ibadat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tahniah pagi ini, muslimin dia lagi ramai daripada muslimat. Jarang-jarang ni.
Lalu muslimah lagi Oman. Bagi muslimin lagi Oman. Bagus. Tahniah. Ini orang kata jantan yang sebenar. Jantan yang boleh bangun pagi semua, solat berjemaah, duduk dalam majlis ilmu. Orang muda, orang kuat pun tak mampu. Nak bangun, nak siap-siap duduk dalam majlis ilmu pula, duduk pula, menghadap pula ustaz macam ni 1 jam. Kan? Boleh lagi kuat lagi dengar duduk. Tu baru kita kata jantan yang sebenar. Kan? Tahniah, alhamdulillah. Semoga diberikan kekuatan untuk terus istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi insya-Allah kita dah selesai pada membahaskan antaranya bab ghibah mengumpat, dan kita pun telah bahaskan antara doa yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW tentang doa daripada terlindung daripada azab dan fitnah kubur, yang mana Nabi SAW tak pernah berhenti daripada membaca doa ini. Antara tempat favourite dia, kegemaran dia adalah sebelum dia bagi salam. Kan, sebelum dia bagi salam dia akan membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Jadi doa ni ulama kata kita nak baca dalam lepas wirid pun boleh. Kita nak berdoa kan, boleh juga selit doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Tengok yang pertama sekali Nabi minta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, ya Tuhanku, inni sungguh aku a'udzubika min azabil qabr. Sepatutnya Allahumma a'udzubika min azabil qabr. Cukuplah. Tapi dengan Tuhan ni dia mahu ada satu bentuk nak buktikan yang dia serius dengan doa ni. Dia sungguh-sungguh nak lafazkan doa ni, dan dia bermakna. Dia ada makna dalam nak minta lindung dekat Tuhan ni tentang dilindungi dia daripada azab kubur. Sebab tu dia letak ini dekat situ, nak menandakan kesungguhan dia. Tak main-main punya doa. Bukan kehendak. Doa yang bukan kehendak. Doa yang bukan kalau tak dapat pun tak apa, dapat tak apa, tak dapat pun tak apa. Bukan doa yang macam tu. Nabi nak bagi tahu Tuhan ni doa yang aku perlu, yang memang aku kena dapat. Tu maksud ini kat tengah tu. Sebab setengah doa, ada doa yang kita lafazkan kat Tuhan, ada doa yang kalau dapat baguslah, kalau tak dapat pun tak apa. Ada doa yang macam tu. Tu maksud dia kehendak. Tapi doa yang Nabi lafaz kat sini, bila dia kata memadai, dia tambah ini saja, itu nak menggambarkan benda ni aku kena dapat Tuhan. Kalau aku tak dapat benda ni, bahaya. Tu kita lihat bahasa Arab ketinggian dia. Bila dia letak satu perkataan tu pun memadai, tanda dia betul-betul serius. Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, ini sungguh aku. Ini yang kita terang tadi tu. A'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung dengan engkau daripada azab kubur. A'udzubika, bila aku berlindung dengan engkau sahaja. Ini meletakkan kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Nak khabarkan apa? Azab kubur ni tak ada siapa yang boleh selamatkan kita. Bila dah terkena azab kubur ni, dia dah terlambat dah. Segala amal soleh kita, segala sedekah kita, segala apa yang kita miliki dekat dunia ni, ataupun amal ibadat kita, dah terkena yang ni, tak ada apa dah yang boleh selamatkan kita. Sebab apa? Sebab kita kalau nak dapat syafaat daripada amal soleh kita, kita dah dapat syafaat daripada doa anak yang soleh, daripada sedekahul jariyah kita, daripada ilmu yang bermanfaat. Kan tiga perkara yang tak terputus bila anak Adam ni mati. Tiga perkara apa dia? Yang pertama adalah sedekahul jariyah, yang kedua apa dia? Ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Tiga-tiga ni kalau dia dapat, dia masuk saja kubur dah dapat dah, terus dapat. Ada tak ada extend kena seksa dulu baru dapat tak? Tiga ni kalau dia nak dapat, Tuhan nak bagi dekat dia, dia masuk saja ke alam barzakh, terus dia dapat. Itu petanda dia dah tak kena seksa dah. Tapi kalau masuk saja kubur, kena seksa terus, maksud dia tak dapat dah. Yang apa? Itu yang bahaya tu. Maksud tak ada peluang, tak ada chance dah. Yang tadi tu nak jadi satu syafaat untuk dia pula. Melainkan mungkinlah diringankan azab ke atas diri dia. Bila
salah satu daripada 3 perkara itu berlaku. Contohnya doa anak yang soleh. Anak dia dekat dunia, bila bapak dia mati, dia bersungguh-sungguh doa dekat bapak dia. Setiap hari dia doa. Setiap hari 5 waktu dia doa kat Tuhan. Tuhan ampunkan dia, terima segala amal ibadat dia. Dia doa, dia ulang. Tuhan makbulkan, adalah chance. Tapi kalau anak ni jenis setahun sekali buat tahlil hat tu je, dia letak hat tu je, tahlil dia tak berdoa pun. Hak 5 waktu dia tak berdoa, sehari semalam dia tak berdoa. Hak dia letak dia tahlil setahunan tu. Tu pun lupa orang suruh baca. Kalau dia duk harap yang tu saja, susahlah. Itu kita kata salah satu ikhtiar saja dia nak sampaikan kepada si bapa dia yang dah meninggal dunia ataupun si ibu dia. Salah satu ikhtiar. Jangan duk pergi letak semua-semua pergi kat situ. Hak setiap hari ni kena juga pergi doa dekat dia. Lepas solat doa, solat sunat lagi doa lagi dekat dia. Kan, waktu nak sedekah dekat surau, nak sedekah dekat masjid, doa lagi atas nama dia. Kena ada usaha macam tu. Tak boleh dia letak tu himpun semua, letak kat tahlil tahunan dulu. Itu pun bukan dia yang baca, orang lain yang tolong baca. Jangan. Kalau kita nak selamatkan mak bapak kita ataupun siapa-siapa lah yang orang yang kita sayang, buat setiap hari untuk dia. Dan kita pun tak tahu apa nasib dia di alam sana, maka doakan ke atas diri dia setiap hari selagi mana nafas kita ni ada. Bila kita duk buat macam tu, Allah ni dia Maha Adil. Dia Maha Adil. Kita duk buat macam tu dekat mak bapak kita, kadang-kadang Tuhan balas ke anak kita. Anak kita pun akan buat hal yang sama untuk kita. Tuhan tak cabut nama kita ni dalam fikiran dia, dalam kesibukan dia. Sebab Tuhan tengok, oh ni kita ni dulu doa tak berhenti dekat mak ayah. Jadi untuk anak-anak dia pun Allah bagi kekuatan untuk mendoakan kedua ibu bapa dia. Macam mana kita berdoa dahulu. Kadang-kadang dia tak main kat anak, dia main kat cucu. Cucu tu teringat Tuhan dia saja, dia berdoa kat Tuhan dia. Kan? Jadi kita kena buat macam tu siap-siap waktu dia hidup ni. Untuk orang yang ibu bapa kita ke saudara kita yang dah meninggal dunia, doakan mereka sentiasa agar apa? Agar mereka terselamat, dan juga Tuhan balas hal yang sama kat atas diri kita waktu kita dah tak ada nanti. Kan? Jadi tu, a'udzubika min adzabil qabr. Allah saja yang boleh bagi perlindungan kepada kita daripada azab kubur, dan juga menandakan kalau seseorang tu dah terkena azab kubur, susah dah syafaat lain, tolongan lain nak sampai kepada dia. Wa min adzabin nar, dan daripada azab api neraka. Yang ni yang utama lah. Jadi kita lihat Nabi susun azab kubur dulu, barulah azab api neraka. Wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wa mamat, dan daripada ujian kehidupan dan ujian kematian. Ini pun diminta daripada Rasul ke atas Allah Subhanahu wa taala akan perlindungan, iaitu fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Jadi fitnah ni, maksud bagi fitnah adalah ujian. Bala pun ujian juga. Bala ujian, fitnah pun ujian. Fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ni bukan macam orang Melayu kita duk bayangkan. Fitnah kita ni, orang tu tak buat, kita pergi cakap dia buat, kan? Kita kata tu fitnah. Tapi kalau di sisi agama yang dikatakan fitnah adalah ujian. Dan bala pun ujian. Beza dia apa? Bala ujian yang nak mengangkat darjat. Ujian yang nak mengangkat darjat kita. Berbeza dengan fitnah. Fitnah adalah satu ujian yang mana ada kekeliruan di dalam dia, dan juga bila ia datang, bila fitnah tu datang, ujian tu datang dalam bentuk fitnah, dia menjatuhkan siapa yang berhadapan dengan fitnah. Dia menjatuhkan kita. Sebab itulah salah satu fitnah di dunia ni antaranya apa dia? Wanita, perempuan. Tidak dinafikan perempuan adalah salah satu fitnah dunia. Bukanlah semua perempuan, bukanlah perempuan yang solehah, melainkan sebahagian wanita yang tidak menjaga diri dan tubuh dia menjadi fitnah. Sebab apa? Pada mana-mana lelaki yang tidak kuat iman dia, bila berhadapan dengan fitnah wanita, dia jatuh. Itu maksud
fitnah, satu ujian yang menjatuhkan satu orang. Dan dia datang dalam bentuk yang mengelirukan, keliru. Kita tak boleh beza mana satu benar, mana satu yang salah. Betul ke aku buat macam ni, salah ke aku buat macam ni. Kita jadi keliru, dan bila terkena dengan dia, kita boleh jatuh, kita boleh tersembam disebabkan fitnah pun datang dalam hidup kita. Itu yang dipanggil sebagai fitnah akhir zaman. Akhir zaman ni pun banyak fitnah yang berlaku. Maksudnya segala genap dalam akhir zaman ini semuanya datang dalam bentuk menjatuhkan kita bila kita ni gagal ataupun tak kuat berhadapan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan dia datang dalam bentuk yang mengelirukan, kita keliru. Dan sungguh kita duduk pada satu zaman yang mana kita keliru nak buat satu keputusan. Betul ke, salah ke, kita jadi keliru. Tak ada satu bentuk keyakinan nak buat satu keputusan. Sampai kan dosa pahala pun kita jadi syubhah, kita jadi sama atau fitnah. Dan kita minta lindung wa min fitnatil mahya wa mamat. Kalau Tuhan nak bagi dalam bentuk bala, Tuhan nak uji kita dalam bentuk nak mengangkat diri kita, kita redha. Sebab ujian ni nak mengangkat darjat kita di sisi Allah. Tapi kalau dia datang dalam bentuk fitnah, bahaya. Kita tak boleh detect ni fitnah, ni ujian ke, ini azab ke, kita jadi keliru. Itu fitnah. Itu fitnah kehidupan. Yang lagi bahaya adalah wal mamat. Fitnah yang datang waktu nak mati tu. Yang tu bahaya. Dia main datang, setan pun main bawa jalan dia, malaikat rahmat pun datang main bawa jalan dia. Kita jadi keliru nak ikut siapa? Nak ikut jalan setan ke, nak ikut jalan malaikat rahmat? Waktu nak mati tu ada orang dia tak diuji. Sebab tu Rasulullah minta lindung daripada nak mati tu ada kekeliruan. Kita kalau boleh mati ni dalam keadaan, nak mati ni dalam keadaan kita yakin jalan yang kita nak bawa. Kurang waktu ni malaikat saja yang ada. Bukan kurang lah, maksudnya yang mesti kita kena pastikan pada ketika itu malaikat saja yang ada nak bawa jalan kita ni. Tapi yang bahaya, tiba-tiba ada dua jalan. Itu bahaya. Dan setan ni dia tak main kat kita ni bawa jalan dalam keadaan bertanduk, mata merah, confirm lah kita tak ambil jalan dia. Dah tengok muka macam tu. Dia bahaya apa? Dia main dalam bentuk muka bapa kita. Itu bahaya. Dia datang muka isteri kita, arwah isteri kita. Dia datang main dalam bentuk arwah suami kita. Dia datang dalam bentuk arwah mak kita. Kita pun waktu tu kita kata apa? Mak. Nampak? Bahaya. Waktu ni kita kena bacalah apa yang betul. Ayat kursi dekat dia ke, dia baca apa, kita pergi talqin kat telinga dia, ucap la ilaha illallah, jangan duk sebut mak, jangan duk sebut mak. Sebab apa? Dia nak bagi, dia nak ni nak tahan lidah ni daripada sebut Allah, nak tahan lidah ni daripada sebut la ilaha illallah. Dia nak tahan, dia nak bawa satu jalan yang kita keliru, dan bila terikut jalan tu bahaya. Sebab tu nanti dia main dalam muka mak kita, main dalam bapak kita, dia main dalam tok syekh mana ke, bagi kita ni keliru. Dan selalunya dia datang dalam bentuk orang yang kita sayang. Sebab itulah kadang-kadang di penghujung usia satu orang, dia kata mak, kalau apa isteri dia, arwah isteri dia dulu ke, nama apa, Halimah ke, dia pun dia panggil lah Halimah. Kita pun dia kata tu dia apa dah nampak mak dah, tu tanda dia nak pergi syurga. Jangan. Tu tanda bahaya. Kalau dia dah start panggil mak dia, dia dah start panggil bapak dia, tu bahaya. Kita takut yang menjelma depan dia tu setan. Itu bahaya. Sebab apa? Kalau tanda malaikat rahmat datang, dia akan pertontonkan syurga. Dia akan senyum saja. Dia akan senyum dan tak sabar nak tinggalkan tubuh tu. Malaikat tu tak ada ramai dalam bentuk makhluk apa, dia pertontonkan kepada dia syurga, nikmat di hadapan mata dia. Tapi tiba-tiba waktu tu dipanggil arwah suami dia ke, arwah isteri dia, yang tu bahaya. Kita takut-takut setan menjelma. Sebab apa? Sebab kita yang duk belajar, kita yang duk ngaji ni, kita dah pegang kan, orang yang mati dia takkan kembali lah, takkan menjelma lah depan orang-orang yang ada di dunia ni. Tapi tiba-tiba waktu nak mati tu, dia nampak mak dia, tu bahaya.
Dan yang pertama, syaitan ni dia tahan lidah ni daripada sebut Allah pada penghujung ajal dia. Yang kedua apa dia? Dia nak kita ingkar. Sekurang-kurangnya kita ingkar waktu tu. Ingkar dengan apa? Kan Allah dah kata, orang yang dah mati ni Allah dah letak barzakhun belakang dia. Dia takkan mampu datang ke sini dah. Dia takkan menjelma dah depan mata kita. Kalau dia menjelma depan mata kita, tu bukan arwah. Kalau kita yakin itu si Allah, maksudnya kita dah ingkar dengan ayat Tuhan tadi. Jadi waktu tu yang pertama dia nak tahan lidah kita. Yang kedua, dia nak kita ingkar dengan ayat Allah bahawasanya roh si mati ni dah ada dalam keadaan barzakhun, dihalang daripada datang ke dunia. Dia nak kita ingkar dengan ayat tu. Sekurang-kurangnya, selama dia hidup selama ni dia tak pernah buat syirik, dia tak pernah lawan perintah Tuhan. Kali ni aku nak buat sungguh-sungguh. Bagi apa? Tertahan lidah dia daripada ucap la ilaha illallah ataupun Allah, dan juga dia ingkar walaupun sikit. Itu bahaya. Bahaya yang tu. Sebab tu Nabi SAW minta lindung fitnatil mahya wal mamat. Jangan kita diuji waktu-waktu macam tu. Sebab waktu-waktu macam tu kita dah lemah. Fikiran kita dah lemah, badan kita dah lemah waktu tu. Dan kita hanya mengharapkan ketika itu malaikat rahmat saja yang ada di sisi kita, bukan syaitan. Kan? Sebab itulah antara sunnah yang dianjurkan kepada kita ini adalah satu orang waris dia talqin kat telinga, bukan talqin kubur ni, talqin yang hidup ni, talqin kat telinga dia, la ilaha illallah. Kalau tak mampu dia la ilaha illallah, kita kata Allah, ucap Allah ya, ucap Allah, Allah dekat telinga dia, bisik kat telinga dia. Jangan bertepik, bisik saja. Kan, cakap dengan nada yang perlahan. Kemudian seorang lagi baca Quran pun dengan nada yang perlahan, dengan niat supaya si arwah ni dimudahkan urusan dia dan dilindungi daripada syaitan iblis. Jadi satu orang baca Quran perlahan, jangan beramai-ramai bersesak-sesak baca kuat-kuat, jangan. Ini tekanan kepada si mati nanti. Bagi satu suasana, situasi yang menenangkan dia, bagi dia rasa tenang. Sekurang-kurangnya hak dua ni kita bagi dia rasa tenang. Jangan bersesak-sesak tentu. Kalau orang ziarah pun jumpa waris cukup. Ni sebab ya Rasulullah suruh ziarah ni waktu sakit, bukan nazar. Waktu nazar ni sebaiknya orang-orang yang dia percaya dan dia sayang. Bagikan suasana yang selesa dekat dia. Jadi kalau ada orang ramai-ramai dah datang pun, kurang-kurang kena filter sikit, pilih sikit mana yang betul-betul rapat dengan dia, baru jumpa. Dan kita kalau jumpa ahli keluarga yang macam tu, kita kena hormat yang si bapa tu tengah nazar. Jadi kita pun duduk di luar ni jumpa, cakap tanya yang mana yang patut saja, ataupun dah get ready dah apa yang patut untuk persiapan in case kalau dia dah meninggal dunia. Jangan kita waktu tu nak pergi kalut, waktu tu nak pergi tanya khabar dia, waktu tu nak minta hutang dekat dia. Janganlah. Waktu tu bagi suasana yang selesa dekat dia. Sebab itulah disuruh salah seorang talqin, salah seorang buka Quran, baca dengan nada yang sederhana, hak seorang lagi pula selesakan dia. Tak kira lah letak minyak angin ke, urut ataupun sapu dengan air suam dan sebagainya tubuh dia, bagi dia selesa. Pakai pakaian yang selesakan dia dan sebagainya. Dan demikian, supaya apa? Dia pun berhadapan dengan situasi itu dalam keadaan dia selesa. Kan? Jangan bagi tekanan pada waktu itu dia. Wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan daripada fitnah al-masih dajjal. Nampak tak? Untuk dajjal ni pun digunakan kalimah fitnah. Sebab ujian yang datang melalui dajjal ini adalah satu ujian yang mengelirukan. Orang keliru. Bila dajjal ni dah zahirkan diri dia, orang dah mula keliru. Sampai orang pun keliru mana satu ciptaan Tuhan, mana satu ciptaan dajjal ni. Orang keliru. Sampaikan dia mengaku diri dia Tuhan pun, sebahagian manusia mengakui ketuhanan dia. Rob. Dia suruh mengaku diri dia Rob. Diri dia sebagai pentadbir, diri dia sebagai pemimpin. Sampai manusia dah keliru pada waktu tu. Banyak akidah manusia yang terpesong kerana nak mengikuti dajjal. Dan salah satunya sebab apa?
Yang pertama, ya orang keliru. Yang kedua, sebab apa yang dibawa oleh dia, apa yang ditawarkan oleh dia. Tu yang orang duk kait dengan macam-macam tu, kan? Orang duk nampak macam diorang dalam usaha nak wujudkan one world government, satu kerajaan dunia. Orang dah mula nampak di pihak sana mula nak naikkan one world currency. Semua jadi satu currency saja, satu kerajaan, one world religion, satu agama. Dia duk nampak dah ke arah tu. Usaha-usaha pemimpin dunia ni duk nampak dah ke arah nak wujudkan satu kerajaan dunia, satu currency dunia, satu agama dunia. Dipanggil sebagai Abraham religion, agama Nabi Ibrahim. Dia kata dalam tu dikumpul semua. Masjid dalam tu, gereja dalam tu, kuil Yahudi pun dalam tu juga setempat. Dia tak buatlah satu bangunan, tapi dia buat setempat. Satu kawasan tu dia buat tiga-tiga. Masjid dalam tu, gereja dalam tu, kuil Yahudi pun, temple dia pun kubur dalam tu sekali. Dia kata apa? Ni ajaran Nabi Ibrahim. Dan kita jangan pelik kalau anak cucu kita ni pun ajaran atheist pun banyak yang dah terima, LGBT pun ramai yang dah terima. Tiba-tiba ada datang satu orang bawa ajaran Nabi Ibrahim. Tak pelik kalau waktu tu ramai yang terima. Sebab hak pelik-pelik lagi teruk daripada tu pun orang dah terima dah. LGBT-nya dengan atheist-nya, dengan pluralisme-nya orang dah terima. Banyak orang dah terima. Sekularisme pun orang dah terima. Kalau yang pelik-pelik ni pun orang dah terima. Tiba-tiba datang kata ni satu ajaran Nabi Ibrahim. Kita tak keluar pun daripada menyembah Tuhan. Dia kata kita cuma bawa satu jalan, pergi kepada satu pahaman kepercayaan yang sama, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jom kita masuk dalam ni. Mesti ramai yang akan masuk dalam tu. Hujah dia pun kuat. Buat apa kita nak bergaduh, nak berperang sesama kita? Kita bersatu. Dia akan gunakan nama kesatuan. Kita pun jadi serba salah. Kita tak join lagi, nampak macam kita ni duk melawan. Tak join macam kita ni teroris, pengganas. Tak masuk dalam kumpulan ni, nampak macam kita ni nak melawan. Jadi kita pun jadi serba salah. Dia pula guna atas nama kesatuan. Macam PBB lah, kan? Persatuan bangsa-bangsa bersatu. Negara yang tak masuk dalam tu pun kata, kalau aku tak masuk ni kira aku ni tak bersatu kan, macam mana? Jadi serba salah. Padahal dalam tu penuh dengan kezaliman. Bukan dia bela pun orang Islam yang tertindas. Bahkan dalam tu menjadi tiket pula supaya negara-negara Islam ini diserang. Hak lemah diserang, negara Islam yang lemah diserang, hak kuat pula diikat dalam tu. Itu yang kata PBB tu, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi rasa bersalah. Nak masuk ke tidak ke? Nak masuk kan kena serang, masuk kena ikat. Nampak fitnah dia. Tak join, nanti dia bagi ancaman. Dia bagi ancaman apa? Mana-mana negara yang cuba nak jajah kamu, kami takkan bagi apa-apa bantuan. Takutlah. Nak negara-negara Islam, negara-negara Arab ni lagi dia takutlah. Tak maulah dia kembali pada zaman pada pasir dia tu. Dia dah biasa hidup mewah, dah lama hidup dalam kemewahan. Tiba-tiba nak hidup balik pada zaman nomad dia, zaman-zaman kabilah dia, zaman-zaman dia sebagai Arab Badui, nak hidup balik zaman tu, tak sangguplah dia. Jadi kalau tak masuk dalam tu, dapat ancaman. Nanti kalau ada negara yang nak serang kamu, kami tak bagi apa-apa bantuan. Tapi kalau masuk, kena ikat. Rasa bersalah. Bukan mudah jadi pemimpin. Dia jadi rasa bersalah tu. Tak masuk ke nak masuk? Kalau aku tak masuk lagi, bukan aku je susah. Ni hak bawah aku ni berjuta-juta lagi ni nak susah nanti ni. Akan ikut sama sekali susah. Kalau masuk dalam tu pula, kena ikut cara dia. Itu yang jadi bila negara Islam lain hak kena serang, dia tak boleh buat apa. Dia terikat. Dia terikat dekat situ. Tu kita tengok lambang dia pun lambang sarang laba-laba. Lambang sarang laba-laba bulat macam tu. Lepas tu dia ada lain. Tengok tu ada peta dunia. Dia macam
Dunia ni duduk dalam sarang laba-laba, Al-Ankabut, dalam sarang laba-laba. Siapa hak masuk dalam tu kena ikat. Macam mana satu serangga yang masuk dalam sarang laba-laba, kena ikat dalam tu, tunggu masa kena makan. Yang hakikatnya mereka dijajah secara perlahan-lahan bagi mereka yang berada dalam tu. Tapi kalau keluar daripada tu, macam maling pula. Tu nampak kuatnya fitnah dia, dahsyatnya fitnah dia. Itu yang bila Palestin kena serang tu, dia tak boleh buat apa. Sebab terikat dengan banyak perjanjian yang ada. Kalau dia batalkan perjanjian ni hak bawah dia berjuta-juta ni akan susah juga. Jadi sebab salah pemimpin Arab pun, tunggu masa lagi dia langgar red line. Ada red line dekat Masjidil Aqsa tu, Baitul Maqdis tu, ada satu red line. Langgar yang tu, mereka akan dapat satu kita kata satu kuasa untuk menyerang. Maksud kalau serang waktu tu sah, boleh serang. Dan yang pertama yang akan serang Israel ni, bila Yahudi ni dah start langgar red line tu, yang pertama yang akan serang dia Jordan. Sebab Jordan ni pemegang amanah Masjidil Aqsa dan juga Baitul Maqdis. Dia yang akan mula serang dulu. Dia akan mulakan serangan kalau Yahudi ni dah start, Israel ni dah start langgar red line dia. Selagi tak langgar red line tu, dia orang tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Kalau pergi serang aku suka hati, dia auto, Baitul Maqdis tu auto duduk bawah dia. Itu yang dibagi tekanan. Dibagi tekanan, serang. Bagi geng-geng Arab tak. Jadi geram sangat, serang balik lah. Bila once dia bagi serangan, Baitul Maqdis tu akan auto duduk bawah Israel. Yang tu yang dia nak. Dia nak yang auto tu, auto duduk bawah dia. So dia bagi tekanan kepada negara-negara Arab, terutamanya Jordan. Dia bagi tekanan supaya apa? Kalau dia orang serang, itulah yang dia orang nak. Dia orang nak, memang dia orang nak negara Arab ni mulakan langkah serang dia. Sebab apa? Bila negara-negara Arab, terutamanya Jordan ni serang dia, auto Baitul Maqdis duduk bawah dia. Sebab dah langgar perjanjian. So dia bagi tekanan. Dan kita yakin satu masa dia akan langgar red line tu. Bila dia langgar red line tu saja, negara-negara Arab, terutamanya Jordan, dia akan dapat satu authority, boleh serang balik secara sah, dan PBB pun tak boleh buat apa. Dan kita yakin satu masa dia akan langgar red line tu, kan? Jadi tu kita nak cerita sedikit sebanyak tentang fitnah yang melanda, yang menyebabkan manusia jadi keliru, manusia jadi serba salah. Dan fitnah tu bila berhadapan, bila terkena saja fitnah tu, manusia akan jatuh. Seperti mana yang kita telah ceritakan. Dan itu sebelum Dajjal tu keluar, macam-macam fitnah dah. Bila dia keluar nanti, dahsyat. Semua dunia ni tengah bergantung dekat dia. Ekonomi dia dah pegang sepenuhnya, teknologi dia dah pegang sepenuhnya, air dia dah pegang sepenuhnya. Semua ni sumber-sumber ekonomi dunia ni, beras ke, gandum ke, apa saja, minyak ke, dia dah pegang sepenuhnya. Dia dah beli semua saham-saham syarikat-syarikat yang besar, duduk bawah dia. Tak ada siapa dah mampu nak buat apa-apa. Siapa yang nak dapatkan akses kemudahan daripada dia, kena duduk bawah dia, kena mengaku dia Rabb, baru dah ada akses untuk duduk di bawah pemerintahan dia. Siapa yang tak dapat, kan Nabi kata ada segolongan manusia yang menolak Dajjal ni, esok pagi dia buka tudung saji, tak ada dah makanan dia. Maksud dia apa? Ada satu akses yang mana mereka ini ada authority untuk ambil harta kita. Siapa yang tak mau ikut Dajjal ni, duduk bawah pemerintahan dia, tapi tak ada lah nama company dia Dajjal, dia tak kukuh lah nama Dajjal, ada lah nama dia nanti. Siapa yang tak nak duduk bawah dia nanti, dia ada satu authority untuk ambil harta kita, untuk ambil harta kita. Tu semua sekarang ni dia orang usaha nak kutip semua maklumat-maklumat peribadi, semua akses yang peribadi yang dia boleh ambil dalam hidup kita ni, semua dia akan kumpul setempat. Supaya apa? Satu masa nanti mudah kalau dia nak bertindak apa-apa. Dia tahu kita ni menentang dia ke tidak. Dia dapat detect yang menentang, dia ada authority untuk ambil harta-harta kita.
sehelai sepinggang. Sebersalah dah waktu tu, sebersalah. Tu fitnah Dajjal, sebersalah. Kau aku masuk kau. Jadi di kalangan orang yang menyembah Dajjal. Kalau aku tak masuk, hidup aku susah. Ni bawah aku ni bukannya sikit orang duk ada ni. Anak pun 2-3 orang, 4-5 orang. 4-5 orang pula duk sekolah lagi. Nampak sebersalah. Cucu pula duk ada 10 orang, 20 orang cucu duk ada ni. Takkan nak biar hidup susah. Sebersalah. Macam mana waktu tu? Apa tindakan kita pada waktu tu? Tu dia kena ada persiapan yang besar sebenarnya. Kan? Bahaya. Kita ada dengar aku rasa sebersalah. Kita yang dengar aku nak rasa sebersalah. Aku nak buat apa waktu tu? Nak duduk bawah dia ke? Nak hidup merana saat. Sebab merana tu ada dalam 2-3 tahun. Dia tak lama pun pemerintahan Dajjal tu. Cuma teruklah 2-3 tahun tu kena tahan suku. Lapar dahaga kita, duit kita, kewangan kita. Waktu tu pula loan bank ni duk main. Allah, jenuh. Loan rumah tak settle lagi, loan kereta tak settle lagi. Oh, jenuh. Banyak ni. Tu dia ikat kita tu. Dia ikat kita dengan loan, dengan pinjaman yang tak selesai lagi. Dalam waktu yang sama kena duduk bawah dia. Kalau tak duduk bawah dia, tak dapat duit, tak dapat akses untuk beli makanan dan sebagainya. Oh, susah. Allah, hidup sebersalah. Itu kata fitnah. Dia kata fitnah. Hidup zaman sekarang ni kena list, kurangkan. Hutang apa ada tu selesaikan cepat-cepat. Jangan duk tambah hak baru, hak besar-besar tu jangan duk tambah. Apa yang ada cukup. Sebab apa ni ke depan kita tak tahu nak jadi apa. Ke depan kita tak tahu nak jadi apa. Dia akan bagi tekanan kita dengan benda-benda yang sistem ni. Sistem yang akan bagi tekanan yang sungguh-sungguh pada kita. Kalau kita masih ada keterikatan dengan apa-apa dalam sistem tu, yang tu yang push kita nanti. Kan? Jadi ni kita kata masalah yang lebih besar sebenarnya. Demikian itulah sedikit sebanyak tentang fitnah Dajjal. Cuma untuk tajuk yang seterusnya kita akan masuk pada bab yang mana para syuhada berada di dalam syurga. Dan hal ini hanya berlaku kepada mereka, pada golongan para syuhada. Ini bab yang membahaskan macam mana kita nak berada di kalangan para syuhada, yang mana mereka ini dilindungi daripada azab kubur. Baik. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah seperti mana baginda Nabi SAW di dalam hadis daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Dia seorang sahabat yang muda. Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya yang mana disebutkan kepada orang-orang para syuhada ini, hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allah ila yaumal qiyamah. Ini adalah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu kepadanya pada hari kiamat. Inilah keadaan khusus yang berlaku kepada para syuhada. Dalam riwayat Masruq, dia berkata, kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira tahsabanna jangan guna logik, jangan kira-kira guna logik akal kita. Alladhina qutilu, sesiapa yang dibunuh ataupun mati fi sabilillahi amwata, mereka itu sebenar-benarnya mati. Maksudnya orang yang mati di jalan Allah ini bukanlah terhenti terus kehidupan dia. Bukannya tak ada apa-apa dah selepas itu. Bukanlah dia mati terus jadi tanah, habis bertakat itu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan ahya'un, mereka itu benar-benar hidup. Allah bagi dia satu alam yang lain. Dia hidup dalam alam itu. 'Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi bila dia kata di sisi Tuhan mereka, satu perkara yang kita faham, benda yang paling dekat dengan Tuhan adalah syurga Allah. Syurga Allah, neraka adalah satu tempat yang jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada Allah. Jadi mereka ini hidup di sisi Tuhan mereka. Maksudnya mereka berada dalam taman-taman syurga. Mereka ada kehidupan mereka sendiri, yang mana dia juga tak ada akses dah ke dunia ini.
kecuali pada hari-hari yang tertentu. Yurzaqun, diberikan rezeki macam kita diberi rezeki. Dia ada makan minum dia ada masa tidur dia ada pasangan dia. Kan kita minta doa dalam doa jenazah kan. Allahumma abdilhu, ya Allah ya Tuhanku, tukarkan untuk dia. Kalau ingat doa jenazah, doa untuk si mati, Allahumma abdilhu daron khairan min darihi, ya Allah ya Tuhanku, tukarkan untuk dia daron, satu rumah, khairan min darihi, lagi baik daripada rumah dia dekat dunia. Kita doa tu dekat si mati. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan berikan kepada dia ahli-ahli, teman-teman ataupun keluarga yang lagi baik daripada keluarganya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan last kali kita minta apa? Wa zawjan khairan min zawjihi, bagi dia pasangan-pasangan, teman-teman yang lagi baik daripada teman dia di dunia ini. Kita minta macam tu. Nabi ajar kita minta macam tu dekat arwah si mati. Bila kita doa dalam solat jenazah tu salah satu doa yang kita ucapkan, Allahumma abdilhu daral khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Itu nak menggambarkan bahawasanya dia ada satu kehidupan yang baru di sana bila mana diterima roh dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu demikian. Jadi yang pertamanya Nabi sallallahu disebutkan bahawasanya man min ahadin yamurru biqabri akhihi almu'minin kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alayhi illa 'arafahu wa radda alayhi salam. Tidaklah seseorang itu melewati sebuah kuburan saudaranya seorang mukmin yang ia kenal semasa di dunia, kemudian ia mengucapkan salam kepadanya, melainkan penghuni kubur itu yang mengenalinya akan menjawab salam ke atasnya. Jadi bila kita melewati kubur, kita boleh bagi salam. Betul dah, amalan tu memang ada lah. Kan di samping kita ni berdoa, kalau kita tak sempat nak berdoa dekat dia, kita boleh bagi salam. Kan, salam alaik ya ahlal kubur. Selalunya kita boleh ucap macam tu. Kenapa Nabi kata dia akan jawab salam kita balik. Maksud suara tu sampai kat dia sebenarnya. Dia ada satu kehidupan yang lain, tapi suara tu sampai dekat dia. Bukan mayat. Ingat bukan jenazah hak terbaring dalam tu hak jawab. Saya kita kata jadi zombie ke apa ni, boleh jawab-jawab tak? Bukan. Suara kita tu sampai ke alam dia. Kalau dia dalam syurga, dia tengah duduk seronok lah waktu tu, suara kita sampai, dia pun jawablah waalaikumsalam. Bukan jenazah dalam tu. Dia bukan apa. Kalau kita tak terang macam ni, dia kata kalau jawab salam pun dia jawab. Saya hidup cerita, mak tadi cik pergi pasar, dia pergi cerita, tadi saya pergi pasar tadi, jumpa kawan-kawan. Dia pergi cerita dekat arwah si mati dia pula. Sebab apa dia kata bagi salam pun dia jawab. Cerita ni nanti lagi dia dengar lah. Bukan. Kalau Nabi kata salam saja, salam sajalah. Jangan duk pergi merepek, duk pergi cerita dekat dia, duk pergi luah pula dekat arwah si mati tu. Dia tak dengar dah. Itu masalah kita. Kita tafsiran kita lain. Kita kata bagi salam pun dia jawab, maksudnya kita duk pergi luah, duk pergi cerita dekat dia, nanti dia dengar dia jawab lah. Bukan. Jangan duk merepek. Jangan duk guna alasan tu. Bila Nabi kata salam, maksudnya Allah izinkan. Sebab alam tu dia maliki yaumiddin. Dia salah satu alam yang mana hanya mendapat keizinan daripada Allah sahaja. Dia bukan guna akal kita. Jadi bila Nabi kata salam tu sampai, yang tu je lah yang sampai. Yang lain tu tak sampai lah. Kan jadi mungkin. Yang kedua, apabila ada yang berkata, Malik telah meriwayatkan daripada Ibnu Syihab dari Abdul Rahman bin Ka'ab, ia mengkhabarkan bahawa Ka'ab bin Malik menuturkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna nismatal mu'min ta'irun ya'liqu fi syajaril jannah hatta yurji'uhu Allahu ila jasadihi yawma yab'atsu. Inna, sesungguhnya, nismatal mu'min, jiwa seorang mukmin. Ini kita tengok macam mana Tuhan tempatkan dia.
Yang ni kalau kita terang, jangan duk bayang gunakan fitrah. Jiwa seorang mukmin, jiwa dia, ar-ruh dia, nismatal mukmin ta'irun ya'liqu fi syajaril jannah. Dia akan berupa seekor burung yang hinggap di pohon syurga. Jadi pertama yang kita kena ingat, cerita pasal alam roh ni dia tak akan sama. Maksudnya kalau kita cerita yang ni, kita jangan ingat semua jadi macam ni, bukan. Ada bahagian lain Tuhan bagi cara lain, ada bahagian ni Tuhan bagi macam ni. Ini salah satunya, iaitu sebahagian daripada roh orang mukmin ini akan berupa seperti seekor burung. Dia boleh terbang ke suka hati dia. Kat mana yang dia nak, dia nampak rezeki kat mana, dia akan terbang pergi dekat situ. Dia akan jadi seekor burung yang hinggap di pohon syurga hingga Allah mengembalikan ke jasadnya pada hari pembangkitan. Hatta yurji'uhu Allah ila jasadihi yauma yab'atsuh. Dan burung dekat sini burung syurga. Jangan bayang, oh dia jadi burung merak, oh dia jadi burung pipit. Itu yang ada kepercayaan. Kadang-kadang macam orang dulu lah, tak tahulah sini ada ke tak. Kadang-kadang kalau dia duduk kat tingkap, dia tengok ada burung duduk sekok. Saya kira kata, oh ni arwah lah ni, arwah singgah dia kata, arwah melawat. Dia kata, bukan macam tu cik. Dia kata, ni ada hadis ni. Dia pakai hadis, jangan buat memang. Dia kata, ni ada hadis. Dia kata, Rasulullah kata, roh orang mukmin ni jadi burung. Tiba-tiba ustaz kata tu bukan arwah. Sungguhlah kita kata burung tu syurga. Dan kita pun tak tahu burung syurga tu macam mana. Bentuk macam orang ada sayap ke, kita tak tahu. Dia dengar hadis ni, dia duduk bayang. Dia duduk saja lagi ada burung bertengik, tiba-tiba nampak macam jinak. Dia kata ni arwah suami dia lah ni. Dan tu dia mula dia buat bersembang dengan burung tu. Apa khabar kat sana? Baik ke, seronok ke duduk sana, saya duduk sini rindu abang lama dah. Ada buat sembang lah dengan burung tu. Sebab dia percaya Allah, burung tu ada roh dalam dia. Bila kita kata bukan macam tu cara dia, tak boleh dah main kat dunia ni, kita kata macam tu, tak boleh dah roh ni main kat dunia. Dia kata ustaz tahu apa hadis kata macam tu. Oh kita boleh kata tak apalah macam tu. Hadis ni cerita hak dalam syurga nanti ni. Ada sebahagian roh Tuhan jadikan dia burung. Apa maksud burung tu? Yang pertama, kita tak tahu burung syurga dia macam mana. Jangan terbayang macam burung dekat dunia ni. Boleh jadi dia ada satu tubuh yang baik, dia ada sayap, dia boleh terbang mana saja yang suka. Dan itu juga nak mengkhabarkan apa? Dia ada kebebasan macam burung. Burung dia terbang kat langit, sekali dia tengok daripada jauh, ada makanan, dia turun pergi situ. Sekali dia naik pula, dia tengok, oh situ pun ada makanan, dia turun pergi kat situ. Oh situ pun ada rezeki, dia turun pergi. Dia ada kebebasan, dia nak pergi mana pun dia tak ada halal haram apa. Kat dunia ni kalau kita tengok, oh tu ada makanan sana, tak boleh ramai ambil. Boleh jadi makanan orang, boleh jadi orang bagi untuk orang lain. Tapi di dalam syurga dia ada kebebasan. Dia terbang mana yang dia rasa dia nak terbang. Dia nampak rezeki, dia boleh terus turun ambil rezeki tu. Dia tengok teman dia daripada jauh, ni macam kenal kat dunia dulu ni. Oh pasal syurga juga, ada turun pergi kat kawan tu jumpa, bersembang lah apa tu. Ada kehidupan dia, ada kebebasan, tak terikat dah dengan halal haram. Itu yang kata burung tu. Bukannya dia jadi burung sungguh macam dekat dunia ni. Tak seronok juga kita nak bayang macam tu. Oh tak seronok ustaz, jadi burung baik jadi manusia. Itu jadi macam tu sebab kita nak bayang burung dekat dunia. Ni burung syurga. Maksudnya kita yang pertama tak tahu bentuk macam mana. Yang kedua kebebasan, tak terikat dengan halal haram. Demikian. Dan mereka ni ada menghinggap di pohon-pohon syurga. Pun sama jugalah. Pohon syurga ni pun jangan bayang pokok macam dekat sini. Kan satu pohon syurga ni nak keliling dia saja pun, Nabi kata apa? Ibarat satu orang yang mengembara 50 tahun nak sampai balik tu. Daripada titik ni pusing dia nak sampai balik titik yang sama 50 tahun. Lama tu. 50 tahun. Orang berjalan kaki keliling dunia tak sampai 50 tahun. Ada orang yang berjalan kaki daripada Perak mana, dia pergi berjalan pergi Mekah sana. Berjalan kaki. Tak sampai pun 50 tahun. Tu Mekah tu.
Mekah punya. Ini perjalanan nak keliling pokok, sebatang pokok syurga tu saja 50 tahun perjalanan. Allah. Lagi pokok. Pokok bukan negara, pokok. Pokok tu kalau pergi hempak kat bumi ni, tak ada dah peta dunia. Habis dah peta dunia, tak ada. Punya besar pokok tu. Tu baru satu pokok. Itulah pokok tu, dia tak boleh bayang pokok dekat dunia ni. Pokok tu adalah kediaman-kediaman ahli syurga. Kan? Macam mana kita pergi Petra ke mana Al-Ula, Saudi Arab sana. Bukit tu dia boleh ukir jadi, dia boleh ukir bukit tu jadi bangunan kan? Apa? Teknologi orang-orang dulu. Dia boleh ukir bukit jadi satu bentuk kediaman, jadi bangunan. Bukit tu jadi bangunan. Jadi kita tak peliklah kalau pokok Allah boleh buat jadi bentuk kediaman untuk orang yang beriman. Jadi bila masuk dalam tu, macam-macam lah. Macam apartment kita kata kan. Apartment kita nampak ni, nampak petak macam tu saja. Ini pokok hidup. Maksudnya orang pokok ni bila dia hidup, dia ada maintenance dia. Kan? Bila udara, air kena dia hidup sendiri kan pokok ni. Dia self-sustain. Penting ni. Faham? Self-sustain. Maksud dia apa? Dia sendiri. Dia dapat cahaya, sekali dia membesar lah. Dia dapat air, dia dapat baju cukup apa semua, dia membesar dengan sendiri. Dia self-sustain. Tak payah kita pergi bela dia, pergi asuh dia, tak apalah. Tak payah, tak perlu. Dia sendiri dia. Self-sustain. Jadi macam tu lah bentuk kediaman ahli syurga yang kata pokok tu. Dia sendiri. Tak ada yang kena urus dia. Kalau macam kita duduk apartment, dia ada pula service maintenance. Siapa hak tukang nak pastikan sekali tak ada bocor pipe, lift tu berfungsi dengan elok. Siapa hak nak tukang bersih pula apartment ni. Tak perlu dah. Kediaman apartment di syurga nanti ni dia dalam bentuk pokok yang mana dia self-sustain. Dia sendiri elok, sendiri bersih, sendiri cantik. Tak payah ada sekupah siapa-siapa dah nak tolong pergi bersih. Selagi ada pipe bocor, selagi atap pula bocor. Tak ada. Dia sendiri. Elok dengan sendirinya. Itu teknologi kat sana. Tak terbayang oleh akal kita. Jadi sebab tu kalau kita baca hadis ni, dia kena tengok dalam. Dia tak boleh pokok. Pokok dia pun dia tak boleh macam tu. Kita kena bayang dalam bentuk yang hebat, dalam bentuk yang megah. Jadi yang demikian sedikit sebanyak menceritakan tentang keadaan para syuhada di dalam syurga Allah. Kita akan sambung pada bab ini pada minggu yang akan datang insya-Allah. Setakat itu saja. Semoga kita sama-sama mendapat kekuatan dan juga ibrah pengajaran daripada apa yang kita bahaskan pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menempatkan kita di kalangan orang-orang yang berilmu, beriman dan juga beramal soleh. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kuat, yang lemah, yang buruk adalah daripada diri saya sendiri. Kita tangguh majlis ini atas kifarah nasrul nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.